Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah bertajuk Hajjatul Wada. Bersama saya Ustazah Kalsum binti Atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Sadaqallahul Azim. Baiklah murid-murid, kita menyelusuri latar belakang Hajjatul Wada. Nabi Muhammad SAW telah berada 9 tahun di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad SAW membuat pengumuman untuk mengerjakan haji. Apabila diketahui ramai, maka seramai 90,000 orang umat Islam yang ingin turut serta mengerjakan haji bersama Nabi pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Seterusnya murid-murid, kita lihat kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Yang pertama, Rasulullah SAW pergi ke Zulhulaifah. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini dan kemudian berniat ihram. Kronologi yang kedua iaitu di Zutua. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di Zutua, baginda berhenti dan bermalam di sini. Kronologi yang ketiga, baginda sampai di Mekah dan melakukan tawaf serta sa'i. Kronologi yang keempat, Rasulullah SAW dan para muslimin tiba di Mina. Pada 8 Zulhijjah, baginda bermalam di Mina dan keesokan harinya, baginda dan kaum muslimin pergi ke Arafah. Kronologi yang kelima, baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin tiba di Arafah. Pada 9 Zulhijjah, baginda dan kaum muslimin melakukan ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Kronologi yang keenam, Rasulullah SAW pergi ke Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Baginda dan kaum muslimin bermalam di Muzdalifah sebelum bertolak ke Mina untuk melontar jamrah. Kronologi yang ketujuh, baginda SAW dan kaum muslimin tiba di Madinah pada 11 hingga 13 Zulhijjah. Baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta di Mina. Kronologi yang ke-8 iaitu baginda Rasulullah SAW telah melengkapkan ibadah haji dan kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah selesai ibadah haji.
Seterusnya kita perhatikan ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang telah tersirat dan tersurat dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Arafah, iaitu yang pertama, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, puasa, zakat dan haji. Dan yang ketujuh, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Riba ini adalah di dalam urusan perniagaan. Baiklah murid-murid, apakah iktibar dari peristiwa Hajjatul Wada ini? Pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Kedua, kita hendaklah mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihi kita. Bagaimana cara kita hendak mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu dengan sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup kita. Yang keempat, hendaklah kita bersatu padu kerana setiap Muslim adalah bersaudara. Akhirnya, sebagai rumusan dari peristiwa Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita cara melaksanakan haji dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Sekian saja pelajaran kita pada minggu ini mengenai peristiwa Hajjul Wada. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.